yang Ali bin Abi. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام لوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس من عدد كل معلوم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله. بسم الله على ديننا وأنفسنا. بسم الله على أهلنا وأموالنا. بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ذا. بسم الله افتتحنا وبالله اختتمنا وعلى الله توكلنا، تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى
بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Seterusnya majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam ingin memaklumkan kepada orang ramai mengenai perkembangan terkini jangkitan COVID-19 di negara ini. Pada hari ini, 19 hari bulan Mac 2020, 5 kes baru telah disahkan dijangkiti COVID-19 yang membawa jumlah keseluruhan kes di negara ini kepada 73 orang. Kes 69 berumur 46 tahun adalah seorang warga tempatan yang pulang melancong bersama keluarga dari Malaysia pada 11 hari bulan Mac 2020. Beliau telah mula mengalami batuk pada 9 hari bulan Mac 2020. Kes 70 berumur 72 tahun ialah kontak keluarga kepada kes 53. Beliau tidak mempunyai sejarah perjalanan keluar negara dan tidak mengalami sebarang tanda-tanda jangkitan. Kes 71 berumur 52 tahun dan kes 72 berumur 46 tahun mempunyai kaitan dengan kluster tabligh di mana mereka telah menghadiri perkumpulan tabligh di Brunei pada 5 hari bulan Mac 2020. Kedua-dua kes ini adalah di antara jemaah-jemaah tabligh di perkumpulan tersebut yang telah tampil menjalani ujian makmal berikutan pengesanan kes-kes yang ada kaitan dengan perkumpulan tersebut. Sejak Kementerian Kesihatan mengeluarkan kenyataan mengenai perkumpulan tabligh di Brunei pada 5 hari bulan Mac 2020, seramai 56 jemaah dari kumpulan tersebut telah tampil ke hadapan yang tidak mempunyai sejarah perjalanan ke Kuala Lumpur telah menjalani ujian COVID-19. Kes 73 berumur 68 tahun adalah seorang warga tempatan yang telah pulang melancong bersama keluarga dari United Kingdom pada 16 hari bulan Mac 2020 dengan menaiki pesawat Royal Brunei BI-004 tempat duduk 9A. Beliau telah mula mengalami batuk pada 12 Mac 2020. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa semua kes-kes yang telah disahkan sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Pada masa ini, 2 orang masih dalam keadaan kritikal, memerlukan bantuan mesin pernafasan dan sedang dirawat di unit rawatan intensif di pusat berkenaan. Sementara itu, 2 kes lagi masih memerlukan pemantauan rapi dan selebihnya berada di dalam keadaan baik dan stabil. Kementerian Kesihatan pada masa ini masih giat menjalankan penyiasatan kontak bagi setiap kes di mana setakat ini seramai 1,486 orang sedang menjalani kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit 2/204. Dalam pada itu, setakat ini jumlah keseluruhan mereka yang telah menamatkan tempoh kuarantin di perkampungan sokan atau di rumah masing-masing ialah seramai 99 orang dan adalah di dalam keadaan yang baik. Sejak awal Januari 2020, sebanyak 2,329 ujian makmal bagi COVID-19 telah dijalankan. Sementara itu, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan orang ramai bahawa bermula 20 hari bulan Mac 2020, semua penumpang yang tiba di negara Brunei Darussalam melalui lapangan terbang antarabangsa Brunei adalah dikehendaki untuk menjalani pengasingan diri secara serta-merta selama 14 hari di pusat-pusat pemantauan yang telah dikenal pasti menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204.
Kementerian Kesihatan sedang bekerjasama dengan Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Kementerian Hal Ehwal Agama, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi serta penerbangan di Raja Brunei bagi pelaksanaan tindakan ini. Sekarang usaha meningkatkan lagi keberkesanan tindakan-tindakan bersepadu agensi-agensi kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Duka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bagi membendung dan mengatasi penularan COVID-19 ini dan demi menjamin kesejahteraan serta keselamatan rakyat dan penduduk di negara Brunei Darussalam bermula pada hari Sabtu 26 Rejab 1441 Hijrah bersamaan 21 Mac 2020 Masihi, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri akan memendekkan waktu beroperasi pos-pos kawalan imigresen bagi laluan darat di negara ini yang sebelumnya beroperasi dari jam 6 pagi sehingga 10 malam kepada jam 6 pagi hingga 8 malam sahaja. Kementerian Kesihatan juga ingin maklumkan kepada orang ramai bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Duka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan bagi pindaan kepada Akta Penyakit Berjangkit Tanggal 204 iaitu Perintah Akta Penyakit Berjangkit 2020 ataupun Infectious Disease Act Amendment Order 2020 dikuatkuasakan bermula 30 bulan Januari 2020. Berikutan dengan pindaan ini, sesiapa yang didapati melanggar atau ingkar akan mana-mana arahan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan seperti mengadakan perkumpulan di mana-mana tempat yang dilarang atau keluar semasa perintah kuarantin, maka ianya adalah menjadi satu kesalahan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Tanggal 204 yang mana boleh membawa denda sehingga RM10,000, penjara sehingga 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Kementerian ini tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap sesiapa yang tidak mematuhi arahan yang telah dikeluarkan. Sementara itu, Kementerian Kesihatan ingin sekali lagi meminta kerjasama orang ramai untuk melakukan penjarakan sosial ataupun social distancing bagi membendung wabak COVID-19 yang sedang melanda negara ini pada waktu ini. Pertama sekali, elakkan dari keluar ke tempat-tempat awam jika merasa kurang sihat. Elakkan dari pergi ke tempat-tempat yang penuh sesak. Elakkan dari menganjurkan atau menyertai sebarang perkumpulan ataupun perhimpunan. Patuhi arahan kuarantin atau pengasingan diri jika perintah kuarantin atau notis pengasingan diri telah dikeluarkan ke atas diri anda. Kementerian Kesihatan juga ingin mengulangi kepada majikan-majikan khususnya di sektor-sektor swasta untuk memberikan kerjasama bagi mempermudahkan langkah-langkah yang diambil oleh pihak kerajaan dalam mengawal wabak COVID-19 seperti tidak memaksa pekerja mendapatkan surat cuti sakit dari doktor, tidak mengambil tempoh pengasingan diri atau kuarantin dari jumlah cuti tahunan yang layak bagi pekerja berkenaan, tidak memotong gaji pekerja yang telah menerima perintah kuarantin atau notis pengasingan diri. Mana-mana majikan yang didapati memotong gaji pekerja yang telah diarahkan untuk dikuarantin atau mengasingkan diri atau memotong cuti dari cuti tahunan, bolehlah melaporkannya kepada Jabatan Buruh melalui talian 238-1848 semasa waktu bekerja ataupun 729-8989 di luar waktu bekerja. Prihatin dan pertimbang rasa terhadap pekerja yang berisiko tinggi terhadap jangkitan COVID-19 seperti mereka yang mempunyai penyakit kronik seperti diabetes dan penyakit kardiovaskular, penyakit buah pinggang, penyakit kanser dan sebagainya, serta wanita mengandung adalah sangat-sangat digalakkan, terutama sekali di pihak sektor swasta. Jadi untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai bolehlah melayari sesawang Kementerian Kesihatan iaitu www.moh.gov.bn atau menghubungi terus talian nasihat kesihatan 148 pada bila-bila masa. Sekian, terima kasih.
Seterusnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutan penularan pandemik COVID-19, Authority Monetary Brunei Darussalam ataupun AMBD bersama Kementerian Kewangan dan Ekonomi ataupun MOFI telah membuat perundingan dengan industri kewangan dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menangani impak COVID-19 kepada sektor swasta di negara Brunei Darussalam. Bersama dengan Persatuan Bank-Bank Brunei ataupun BAB, beberapa langkah interim untuk mengurangkan beban kewangan kepada beberapa sektor perniagaan telah dipersetujui. Bagi menyokong sektor-sektor perniagaan tersebut dan memastikan kegiatan ekonomi juga tidak turut terjejas, AMBD dan BAB bersama MOFI mengenal pasti peranan penting industri perbankan dan bersetuju dengan langkah-langkah berikut untuk tempoh 6 bulan mulai 1 hari bulan April 2020. Untuk menyokong sektor perniagaan dalam bentuk penangguhan pembayaran pokok pinjaman, pembiayaan selama 6 bulan bagi sektor-sektor berikut: perancangan, hospitality seperti perhotelan, pengurusan acara, restoran, kafe, makanan dan minuman, dan pengangkutan udara. Di samping itu, penangguhan ini juga akan dilaratkan kepada perusahaan dalam bidang pengimportan bekalan makanan dan perubatan untuk membantu keperluan aliran tunai yang lebih tinggi dalam memenuhi peningkatan permintaan orang ramai. Semua bayaran dan charge bank kecuali charge pihak ketiga yang berkaitan dengan transaksi perdagangan dan pembayaran bagi syarikat-syarikat dalam sektor-sektor ini tidak akan dikenarkan untuk tempoh 6 bulan. Ini akan membantu perniagaan untuk terus berdaya tahan dan seterusnya memberikan manfaat kepada orang ramai. Dalam usaha untuk menggalakkan penjarakan sosial ataupun social distancing dan mengurangkan lawatan ke bank-bank, bayaran dan charge pemindahan antara bank secara online juga akan dikecualikan selama 6 bulan untuk semua pelanggan. Orang awam adalah digalakkan untuk menggunakan platform pembayaran digital yang ditawarkan oleh bank-bank dan perkhidmatan pembayaran digital yang lain. Bank-bank adalah digalakkan untuk meneliti kadar pinjaman ataupun keuntungan mengikut keadaan persekitaran semasa. Setiap bank mempunyai inisiatif tanggungjawab sosial korporat ataupun CSR masing-masing. Dan bank-bank akan memperluaskan aktiviti-aktiviti berkenaan. Dengan kerjasama semua pihak berkepentingan dan dengan mengambil kira pendekatan Four of Nations, sektor swasta adalah diharapkan untuk memainkan peranan masing-masing termasuk mengekalkan tenaga kerja yang sedia ada dengan adanya langkah-langkah bantuan ini. AMBD ingin memberi jaminan kepada orang ramai bahawa sektor perbankan negara Brunei Darussalam kekal berdaya tahan, kukuh dan mempunyai dana modal yang mencukupi. AMBD akan terus memantau perkembangan situasi ini
bersama dengan institusi-institusi kewangan dan akan melaksanakan langkah-langkah tambahan jika perlu. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi bank-bank atau ANBD di talian 2388 atau info@anbd.gov.bn. Mengambil kesempatan ini, sukacita saya merujuk persoalan yang diajukan semasa sidang media kemarin hari Rabu 18 hari bulan Mac 2020, yaitu mengenai permohonan syarikat-syarikat pengangkutan dalam dan luar negara yang keluar masuk dari negara ini bagi tujuan perdagangan atau pengantaran barang. Perjalanan-perjalanan tersebut adalah tidak disekat. Dalam hubungan ini, Kementerian Kewangan dan Ekonomi dengan kerjasama Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri sukacita memaklumkan bahawa pihak Kerajaan Negeri Sarawak telah pun memberikan kerjasama dengan membenarkan mana-mana syarikat di negara ini dan luar negara yang keluar masuk dari negara ini melalui checkpoint darat bagi tujuan perdagangan atau pengantaran barang. Begitu juga dengan syarikat-syarikat dari negeri Sarawak yang membuat pengantaran melalui jalan Brunei adalah juga diberikan kebenaran. Syarikat-syarikat kedua-dua buah negara hendaklah mematuhi syarat-syarat transit yang dikuatkuasakan oleh agensi-agensi yang mengawal. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Datuk. Dan ini sesi sidang media membukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi anda sebelum ajukan soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat. Ada beberapa soalan yang akan diajukan. Soalan yang pertama ialah daripada Rano Iskandar, Rano Adidas. Soalan pertama ditujukan kepada Menteri Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Kedua, will RB increase flights from the UK should the flights are fully booked on the given limited dates so students can fly back safely? Okay. Because of the embargo, at the moment visitors from United Kingdom coming to Brunei will be required to be imposed on self-monitoring, isolation for 14 days. So we are not expecting a lot of passengers from the United Kingdom. So if anything, we are looking to reduce the number of flights, if not totally eliminate flights, suspend all the flights for now. So if the students that needs to come back, we are at the moment trying to make arrangement with the Ministry of Education so that we can go and then pick them up and come back. Thank you. Hope to answer your questions. Thank you. Soalan kedua ditujukan kepada Menteri Kesihatan. Soalan kedua ini adalah daripada United Daily News. Soalannya berbunyi, as most Chinese association receive notice to stop Qingming activity, are Chinese public also banned to do sweeping tomb activity for Qingming too? Thank you, Datuk. Terima kasih. Seperti yang saya nyatakan baru-baru ini, semua majlis keagamaan atau perjumpaan di tempat-tempat ibadah adalah diberhentikan buat sementara waktu, dan di masjid pun seminggu, dan we review that. Okay? Masjid, tempat-tempat ibadah termasuk segala churches atau gereja, kuil-kuil dan sebagainya. Terima kasih. Soalan yang ketiga ditujukan lagi sekali kepada Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Soalan ini daripada Rano Iskandar of Rano Adidas. Soalannya berbunyi,
Are there Bruneians involved in the recent public gathering in Indonesia? There's one Bruneian who is registered, yang di-registered di sana, dan seperti yang ramai maklum juga, perhimpunan perhimpunan itu telah dibatalkan. Walau bagaimanapun ada perhimpunan kecil-kecil sudah dijalankan dunia sebelum ini. Jadi orang Brunei itu pun sudah diketahui siapa, dan insyaAllah we'll do apa yang patutlah bila sampai di Brunei nanti. Soalan seterusnya ditujukan kepada Yang Muhammad Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Soalannya berbunyi, tahun kewangan kerajaan berakhir pada 31 Mac. Macam mana kalau orang ingin dapat bank in duit pada 31 Mac? Adakah ia akan dipanjang tarikh kewangan tersebut? Kurang saya faham soalan ini. Kenapa anda boleh dibankan deposit ke bank? Sorry? Ada forward pulang questionnya ni. Mangkali I'm not. Yeah, the question is, what if orang ramai ingin dapat bank in duit on the 31st of March? Adakah the system will allow bank in? Adakah ia akan dipanjangkan tarikh kewangan tersebut? As in, the closing date for kewangan kerajaan is 31st March. Are we going to extend that? Tahun kewangan berakhir 31 hari bulan Mac memang dikekalkan ataupun dapat diubah-ubah dah. Kalau kan masukkan usin dana ke dalam bank, kalau memang dapat dibuka semasa bank opening hours, memang dapat dimasukkan. Kalau sekiranya terkena kita ni mau orang ramai-ramai berkumpul, kali itulah kalau you can bank in through cara-cara lain juga kan, melalui macam masuk ke dalam kotak ataupun schedule time yang kurang, jadi ramai orang lah, ataupun datang another day betul. Dan kenapa mesti juga yang isu ni kenapa disebutkan 31 hari bulan Mac itu kan? Kenapa the 3 is not 30 hari bulan Mac itu? Kenapa was so significant about 31 hari bulan Mac itu? Mungkin kan lebih faham sikit kenapa 31 ada. Right. Thank you. Soalan seterusnya kepada Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua daripada anakbrunei.org. Soalannya berbunyi, will there be a reduction in electricity charges during this time? Okay, so yang tadi di-announce ni ialah mengenai dengan monetary policy kita. So kita ni ANBD bekerja sama dengan MOFI dengan juga Brunei Association of Bank BAB itu. Jadi mencari jalan supaya mencubakan meringankan beban kewangan kepada syarikat-syarikat ataupun perniagaan. So yang soalan ini mengenai dengan mengurangkan electricity ini, kita ni perlu memikirkan, bukannya mengurangkan macam itu saja supaya kita ni tujuan kan menolong orang yang ada yang menggunakan financial assistance ini. Kita ni mesti cari proper way to address this issue lah, bukannya just cut the electricity rate kepada orang semua. So I think we have to be memang satu isu yang dalam pemikiran masa ni dengan charge lain dia lah, insyaallah. Assalamualaikum. Saya Aziz Ahmad dari Radio Televisi Brunei, News. Ini soalan ini ditujukan kepada mana-mana kementerian yang berkenaan. Adakah sebarang garis pandu seperti dalam aliran kerja atau workstream bagi setiap syarikat atau perusahaan dalam menangani situasi negara sekarang ini? Perkara ini
memang takluk kepada individual company-company yang salah. Pada masa ini memang diorang mesti memikirkan business continuity plan ataupun BCP. So kalau ada, jadi untuk dielakkan kejadian sekiranya ada individu yang tested positif hendak dilaratkan ke orang ramai. Jadi kita ni diorang kali memikirkan BCP atau terpaksa dicarai-caraikan lah diorang punya kaki tangan atau supaya kalau sekiranya ada terjadi atau spread the other team can continue the business itu lah. So itu tetaplah kepada individual perniagaan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Marsidah from the school. The question is directed to the Minister of Health. Dato, yesterday you mentioned a contingency plan if the outbreak goes beyond our current healthcare capacity, right? So what is our current capacity to treat sick people, and can you share with us the details? Seperti mesti kita maklumlah, so jangkitan masih 73 orang. Okay. We have about 140 beds di Tutong itu. So we almost half full. That's why hari-hari Tani selalu membincangkan mengenai social distancing. Why is it? Kenapa ia important? Penting untuk dipatuhi. Dan baru sebentar tadi pun saya dah memaklumkan ada pindahan akta yang baru di mana walaupun perjumpaan itu tidak formal, kumpul saja, now police can take action very specific that akta itu, they can take action and fine 10,000. Okay. So, and mengenai dengan kemampuan Tani, perbincangan sedang telah pun dibuat dengan rakan-rakan Tani di luar negara. Macam mana diorang menenangi pesakit-pesakit yang macam positif tapi tidak ada simptom. Certain negeri lain, ada sebagian dari negeri lain balik ke rumah sajanya. Kalau sakit throat baru tak. Tapi ada negeri lain, they still very strict. So di quarantine, tapi ditempatkan macam tempat macam kawasan macam hotel ke rumah ke. Jadi